Tiba-tiba Rahmat dengar bunyi krek, krek. Rahmat dapat tengok dengan jelas ianya kelibat seorang lelaki. Dari jauh Rahmat nampak berbaju putih. Semakin kelibat tu hampir, tiba-tiba Rahmat terkejut sebab tengok kelibat tu. Wallahul la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Kepada yang baru je sampai channel ni, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk tekan dulu button subscribe dan turn on notification supaya anda tak terlepas mendengarkan kisah-kisah seram yang akan saya ceritakan untuk episod-episod yang akan datang. Kepada yang dah subscribe, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk like dan komen video-video kami. Sebelum itu, saya perkenalkan diri saya. Saya Irene, pencerita kisah seram yang akan membawa anda ke alam seperti maya. Kisah yang pertama ini diceritakan oleh seorang wanita yang ingin digelar sebagai Asma. Kisah ni berlaku pada tahun 2002. Asma ni dia bekerja sebagai seorang penulis artikel di salah sebuah syarikat yang akan memaparkan berita-berita harian. Tapi bukan berita harian lah ya. Satu hari ni, jam menunjukkan dah pukul 12.30 malam. Asma masa tu dah siap-siap pack barang-barang dia, kemas meja dia untuk dipulang ke rumah. Hari ni Asma rasa sangat letih sebab dia masuk hari tu je dah pukul 3 petang dan habis kerja pukul 12.30 malam. Mata pun dah mula mengantuk. Tiba-tiba Asma dapat call daripada bos dia. Asma, you stay. Page 13 kita ada berita baru ni. Bila dapat arahan macam tu dari bos, Asma jadi macam tak tenang sebab dia baru je dah nak balik. Tiba-tiba dapat arahan daripada bos untuk siapkan satu lagi artikel yang baru mereka dapat pada pukul 11.45 malam tadi. Nak tak nak bertugas sebagai penulis artikel ni, terpaksalah juga Asma stay. Memang dah menjadi satu kebiasaan untuk pekerja di situ. Kadang-kadang terpaksa balik lambat. Kalau balik pukul 2 ke, pukul 3 ke, benda tu perkara yang normal. Terutama penulis bagi seksyen jenayah. Penulis bagi seksyen jenayah ni selalu memang akan balik lambat. Paling lambat pukul 3 lah. Letih macam mana sekalipun, nak tak nak, Asma kena stay juga untuk teruskan menulis. Asma bercadang untuk hilangkan ngantuk dengan beli air kopi. Masa tu jam dah menunjukkan pukul 1 pagi. Dalam hati Asma ni pun berungut-rungut lah juga bila kena balik lambat ni kan. Hai, boringnya. Baru plan nak balik awal. Tiba-tiba dapat arahan kena siapkan kerja pula. So, nak tak nak, terpaksalah juga stay. Sedang Asma buat kerja, lepas saja dia minum air kopi, tiba-tiba perut dia buat hal. Perut ni, time-time ni lah pula buat hal. Memulas lah pula. Tapi, Asma teringat satu cerita yang diceritakan oleh rakan sekerjanya, iaitu Fadli. Beberapa hari sebelum tu, Fadli ada bagi tahu dekat satu office yang mana ada satu malam tu Fadli stay sampai pukul 2 pagi. Bila Fadli pergi ke toilet, dia ternampak Halim yang sedang memakai kot berwarna hitam. Fadli pun dengan selamba tegur Halim di dalam toilet. Bila Fadli masuk semula ke dalam office, baru Fadli teringat yang Halim sebenarnya off day hari tu. So, siapa sebenarnya Halim yang Fadli jumpa dalam toilet masa tu? Meremang pula bulu roma Asma bila teringatkan cerita Fadli. Yelah, sepanjang dia bertugas sebagai penulis artikel di syarikat tu, tak pernah pula dia mengalami kejadian-kejadian misteri ataupun diganggu walaupun dia balik lewat malam. Dalam hati Asma ni cakap, aku tak percayalah benda-benda ni. Kalau aku jumpa nanti, aku ajak dia main poco-poco. Kira macam Asma ni cakap besar lah dalam hati sebab dia tak pernah jumpa kan. Akhirnya, pukul 2.30, kerja Asma pun siap. Sebuah artikel page 13 bertajuk Kemalangan Ngeri Meragut 6 Nyawa yang baru saja mereka dapat berita pukul 11.45 malam tadi. Malam tu nak buat macam mana? Terpaksalah juga Asma balik lewat pukul 3 pagi. Bila Asma dah pergi dekat kereta dia, dia merasakan yang suasana sejuk sangat. Angin sepoi-sepoi bahasa. Dia tengok dekat langit, gelap. Tak ada bintang pun. Mungkin macam hari nak hujan. Asma pun cepat-cepat masuk dalam kereta dan mulakan pemanduan. Bila Asma keluar je daripada office dia, dia akan melalui sebuah pokok sena yang mana pokok sena tu banyak dikatakan berlaku atau ternampak kelibat-kelibat seram di situ. Malah, kawan-kawan office Asma juga pernah bercerita yang mereka pernah terserempak dengan beberapa kelibat hantu yang berwajah hodoh
berkeliaran di sekitar pokok sena tu. Asma malam tu, apa lagi? Mulalah rasa macam seram sejuk bila lalu dekat pokok sena tu. Takut-takut juga dia kalau malam tu tiba-tiba dia pula yang kena kacau atau dia ternampak apa-apa kelibat daripada pokok sena tu. Seminggu sebelum tu pun, ada seorang staf ni buka cerita dekat office yang dia terserempak dengan seorang perempuan yang sedang menangis dekat pokok sena tu. Bila staf tu dekat aja dengan pokok sena tu, terus dia nampak perempuan tu sebenarnya tak ada muka. Kosong je muka dia. Apalagi esoknya demamlah kawan tu. Asma menekan pedal minyak membelah lebuh raya Mahameru. Laju masa tu Asma bawa lebih kurang dalam 100 km per jam sebab yelah dah pukul 3 pagi kan. Mana ada kereta sangat. Yang ada pun dalam 5-6 biji kereta je boleh dikira lah. Dalam perjalanan lebuh raya Mahameru, walaupun jalan dia straight, tiba-tiba dari jauh Asma ternampak ada sekujur tubuh yang berkain putih sedang berbaring di tengah jalan. Semakin kereta Asma menghampiri tubuh tersebut, Asma makin rasa berdebar-debar. Dalam hati dia, alamak, apa benda tu? Pocong ke? Rasa meremang bulu roma Asma. Asma mula baca ayat kursi, tapi lidah dia rasa macam kelu sangat. Asma pandang depan dan pandang cermin sisi. Dia tengok masa tu tak ada sebiji pun kereta. Kiranya memang kereta dia je yang ada dekat situ. Lagilah bertambah-tambah seram Asma. Nak tak nak, dikuatkan juga semangat dengan lafaz bismillah, selawat Nabi. Asma terus lalu juga, hadap juga kelibat tu. Nak dijadikan cerita, Alhamdulillah Asma selamat sampai dekat kawasan rumah dia. Bila dah sampai dekat kawasan rumah dia, Asma pun apa lagi? Asma berlari pergi dekat kawasan lift dan dia tekan-tekan lift tu. Lift dekat kawasan apartmen dia tu selalu rosak. Kadang-kadang penghuni dekat apartmen tu terpaksa turun naik tangga. Dahlah sampai tingkat 15. Bayangkan Asma punya rumah ni dekat tingkat 11. Risau juga Asma kalau malam tu lift buat hal. Pernah satu hari tu, Asma terpaksa naik tangga sampai ke tingkat 11 sebabkan lift buat hal. Tapi Alhamdulillah lah, nasib Asma baik masa tu. Tiba-tiba pintu lift terbuka. Bila pintu lift terbuka, Asma pun menggelupur masuk dalam lift dan cepat-cepat tekan tingkat 12. Sampai je tingkat 12, Asma akan turun satu tangga ke tingkat 11. Sebab rumah Asma ni dekat tingkat 11. Tangga tu dalam keadaan yang gelap. Asma ni sambil dia meraba dekat dalam beg dia untuk capai kunci rumah. Dari jauh, dia boleh ternampak selang 4 buah rumah daripada rumah dia, ada seorang perempuan berbaju putih, berambut panjang, sedang berdiri depan rumah. Asma masa tu jadi macam tak keruan lah. Dahlah tengah nak capai kunci dalam beg, mana ni? Tak jumpa pula. Nampak pula depan mata kelibat yang macam tu. Dahlah baru kena kacau dekat lebuh raya. Asma pun apa lagi? Bila dah dapat aja kunci dalam beg, cepat-cepat Asma buka pintu rumah dia. Sedang Asma mencuba untuk buka pintu rumah dia, dia dengar bunyi grill daripada rumah yang ada perempuan tu bergegar. Ibaratnya macam perempuan tu menggegarkan grill tu. Asma pun apa lagi? Bertambah-tambah takut lah. Dahlah waktu tu, dekat floor tu, rasanya macam dia seorang je. Yelah dah pukul 3 pagi kan? Siapa pula yang ada dekat luar koridor? Puk! Alhamdulillah, pintu terbuka. Asma cepat-cepat masuk dalam dan kunci semula. Dari dalam rumah, dia boleh dengar suara perempuan kat luar tu menangis. Asma masa tu dah rasa tak keruan dah. Malam tu memang Asma tak boleh tidur. Esoknya, Asma demam. Hampir 3 hari Asma demam dan hampir 3 hari jugalah dia tak keluar rumah. Sebab dia dengar bunyi perempuan menangis dekat luar rumah bila waktu malam. Nak dijadikan cerita, Asma minta bantuan seorang kawan dia untuk bawa dia pergi berubat. Alhamdulillah, dengan bantuan seorang ustaz yang kawan dia kenal ni, gangguan tu dapat diselesaikan. Sejak daripada tu, Asma dah tak dengar lagi dah suara perempuan menangis dekat luar rumah dia. Mengikut kata ustaz tu, sebenarnya benda tu ikut daripada office. Sebab pada malam tu, Asma kan pernah bercakap dalam hati dia, kalau aku jumpa kelibat-kelibat ni, aku ajak dia main poco-poco. Kira macam cakap besar lah. Sejak daripada hari tu, Asma langsung dah tak berani nak cakap besar. Dia pun kalau boleh nak settlekan kerja dia cepat-cepat supaya tak perlu nak balik sampai pukul 3 pagi. Pengajaran daripada cerita yang pertama ni adalah kita sepatutnya tak boleh cakap besar. Nak-nak kalau berkaitan dengan alam gaib ni. Takut-takut kita pula diuji satu hari nanti. Di samping tu, kita pun kenalah selalu bentengkan diri kita, banyakkan zikir, selalu baca Al-Quran, memohon perlindungan Allah supaya kalau kita balik malam pun mudah-mudahan kita tak kena kacau.
Kisah yang kedua ini diceritakan oleh seorang lelaki yang ingin dikenali sebagai Rahmat. Rahmat ni berusia lebih kurang dalam 26 tahun masa tu. Kejadian ni berlaku pada tahun 2012 di United Arab Emirates, iaitu UAE lah. Rahmat ni, dia dan 5 orang lagi kawan dia buat aktiviti paranormal. Kebiasaannya mereka akan buat di Malaysia. Tapi kadang-kala grup Rahmat ni akan juga pergi buat aktiviti paranormal di luar negara. Tempat pilihan mereka adalah Ghost Town, iaitu sebuah bandar yang terletak di UAE. Ghost Town ni terletak di Pekan Jazirat Alhambra di sebelah barat daya United Arab Emirates, UAE. Pekan yang ditinggalkan ni sinonim dengan kisah-kisah hantu sejak tahun 1968. Penduduk dekat pekan tu tinggalkan kawasan tu disebabkan berlaku krisis ekonomi pada tahun 1930-an. Sebenarnya, masa zaman dulu, pekan tu sangat-sangat terkenal dengan industri mutiara. Industri mutiara ni menjadi sumber pendapatan utama penduduk di kawasan pekan tu. Tapi, disebabkan krisis ekonomi yang berlaku pada tahun 1930-an, penduduk dekat pekan tu terpaksa berpindah ke tempat lain untuk mencari rezeki. Sejak daripada itulah, pekan tu jadi kosong, tak ada orang pun yang menetap dekat situ. Sebab itulah pekan tu dipanggil Ghost Town. Grup Rahmat ni datang dekat situ bukan sebab mutiara pun, tapi sebabkan diorang nak record aktiviti paranormal di Ghost Town. Yelah, sebab Ghost Town tu kan popular dengan kisah-kisah hantu. Jadi mereka nak tahu wujud entiti-entiti paranormal seperti yang diceritakan. Kalau betul, kira macam ini pot terbaik lah untuk diorang dapatkan rakaman entiti paranormal di pekan tu. Bila sampai je, sebenarnya grup Rahmat ni dah dapat petanda dah memang Ghost Town tu berhantu. Dekat Ghost Town tu memang tak ada orang duduk. Sunyi, senyap, gelap. Rumah-rumah kosong je yang tinggal. Kebanyakannya rumah-rumah seni bina lama. Ada yang masih utuh, tapi ada juga yang dah roboh. Aktiviti paranormal grup Rahmat ni dimulakan dengan setup kamera di sebuah rumah banglo yang berada di hujung pekan. Diorang pilih banglo tu sebab banglo tu nampak besar dan sangat-sangat usang. Spot best lah untuk aktiviti paranormal ni. Lebih kurang macam haunted house. Bila sampai je dekat banglo tu, macam biasa, kalau nak test tempat tu ada penghuni ke tak, Rahmat akan tekapkan tangan kanan dia dekat dinding rumah tu. Lepas tu, Rahmat akan seru, "Wahai makhluk, minta beri kerjasama." Aduh, tiba-tiba habis lagi nak seru, belakang belikat Rahmat macam ada sesuatu yang tendang. Hampir nak tersungkur mencium lantai Rahmat masa tu. Nasib baik tak jatuh. Rahmat pun pelik sebab masa tengah set up kamera tu, kawan-kawan dia semua ada dekat depan dia. Siapa pula yang tendang dia daripada belakang? Time tu, Rahmat dah rasa yakin dah memang rumah ni ada penghuni. Jadi, Rahmat dah prepare untuk pasang 2 kamera video dekat beberapa sudut rumah tu. Depan kamera tu, Rahmat nyalakan beberapa batang lilin dan letak sebuah patung dekat tengah-tengah tu. Ibaratnya macam manusia lah. Rahmat bagi tahu kawan dia, "Kita test kat sini, aku dah siap set up dah ni." Rahmat yakinlah tempat tu memang ada penghuni. Bila dah siap-siap pasang kamera, Rahmat minta kawan-kawan dia 5 orang ni pergi tolong belikan makanan, yang mana kedai makanan ni terletak lebih kurang 5 km daripada Ghost Town tu. Jadi tinggal Rahmat seorang je lah yang terpaksa jaga semua peralatan tu. Rahmat pun keluar daripada rumah tu dan memandang sekeliling kawasan pekan tu. Memang pekan tu tak nampak usang, gelap, kosong, memang tak ada orang. Masa tu, Rahmat mula halakan infrared thermometer dekat sekeliling kawasan tu. Termometer menunjukkan bacaan yang tak sekata. Kejap tinggi, kejap normal, kejap rendah. Taulah Rahmat masa tu, di sekeliling dia memang wujud pelbagai entiti. Sedang Rahmat halakan termometer tu, tiba-tiba, ada sebuah lembaga hitam sedang terbang dari bumbung ke bumbung rumah. Bila Rahmat pandang lembaga tu, gaib, hilang, tak nampak pun. Selang beberapa ketika, nampak balik kelibat lembaga tu. Lembaga tu bergerak sangat laju daripada satu bumbung ke satu bumbung. Rahmat tak sempat nak capture gambar lembaga tu. Gangguan masa tu tak cukup sampai situ je. Tiba-tiba, bunyi burung merak bersahut-sahutan. Rahmat pun pelik. Takkanlah ada burung merak dekat kawasan padang pasir ni. Masa tu jam dah menunjukkan pukul 9.05 malam. Bunyi burung merak masih lagi tak berhenti. Malah lembaga tu masih lagi terbang dari satu bumbung ke bumbung yang lain. 10 minit Rahmat kena hadap usikan akal tu. Tapi nak buat macam mana? Demi tugas, terpaksa juga dia stay dekat situ. Sebab yelah dia yang kena jaga peralatan-peralatan kamera semua tu. Tiba-tiba Rahmat dengar bunyi krek,
krek, bunyi macam basikal. Memang betul. Dari jauh, Rahmat nampak ada satu kelibat seorang lelaki sedang kayuh basikal. Masa tu, Rahmat rasa macam lega lah juga. Oh, ada orang rupanya. Bila kelibat tu menghampiri Rahmat, Rahmat dapat tengok dengan jelas ianya kelibat seorang lelaki berbaju putih. Semakin kelibat tu hampir, tiba-tiba Rahmat terkejut sebab tengok kelibat tu tak ada kepala. Hanya badan saja yang kayuh basikal. Bila dah jadi macam tu, Rahmat apa lagi? Terus tinggalkan semua peralatan, lari sekuat-kuatnya sampai ke jalan besar. Kira macam 100 meter juga daripada rumah tu. Bila dia tengok belakang, dah tak ada dah kelibat hantu basikal tu. Rahmat cepat-cepat call kawan-kawan dia supaya cepat-cepat balik. Bila kawan-kawan dia sampai, mereka pun pergi ke rumah tu untuk tengok hasil rakaman. Tapi yang peliknya, tak ada satu pun kelibat ataupun entiti paranormal yang terakam dalam kamera mereka. Padahal Rahmat dah kena kacau macam-macam dah masa tu. Dengan makhluk yang dekat atas bumbung, dengan bunyi burung merak, dengan hantu basikal yang tak ada kepala. Bila Rahmat kongsikan cerita ni, dia bagi tahulah yang dia tak dapat nak rakam image paranormal. Jadi tak ada bukti lain nak ditunjukkan kepada kami. Sejak daripada hari tu, Rahmat masih lagi meneruskan aktiviti-aktiviti paranormal ni. Cumanya, dia tahu kita kena sentiasa berjaga-jaga dan sentiasa bentengkan diri kita, memohon perlindungan daripada Allah. Pengajaran daripada kisah yang kedua ini adalah, walau di mana jua kita berada, kita kena selalu ingat bahawa alam ni bukannya alam kita saja, tapi ada alam gaib. Jadi, mohonlah kepada Allah supaya diri kita sentiasa dilindungi. Okey, sampai sini saja untuk episod kali ini. Kepada yang masih lagi belum follow TikTok channel kami, jangan lupa untuk follow Alam Seperti Maya. Kepada yang berminat untuk berkongsi cerita seram, sila emailkan ke alamat email yang tertera di bawah ataupun di description yang akan saya letakkan. Thank you for watching. Semoga anda terhibur. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.